Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini aku akan review satu produk cycling komputer iaitu ZOS G+. Harga dia amat berpatutan dan sekejap lagi aku akan tunjukkan macam mana kita nak setting dan juga macam mana dia punya display dan juga last sekali tips-tips yang aku akan bagi untuk kita lepas kita dah dapat dan untuk jaga dia. Alright. So aku tak nak lengahkan masa. So kita ke next video. Jangan lupa subscribe dan juga tekan button like. Alright, apa yang hampa akan dapat bila hampa beli ZOS G+ ni adalah item yang aku tunjuk dekat skrin ni. Okay. So hampa akan dapat dia punya device ZOS G+ dan juga dia punya, ini orang panggil mounting kot. Dia punya mounting ni kena ikat dekat kertas stem lah. Okay, dia punya kotak. Lepas tu dia punya USB. Okay, so depan dia ni ada lambang ZOS dan butang, ada dua butang, play, pause and then refresh dengan on off. Okay, untuk pandangan CC ni tak ada apa-apa dia tulis pun. Dan atas dia ada tulis lah ZOS. Boleh nampak So dekat belakang dia adalah tulis sikit-sikit dia punya description, made in mana semua model, dan juga dekat belakang ni dia ada USB punya untuk kita charge. Okay, untuk charge ni sekejap lagi aku akan beritahu dekat video yang last tips untuk charge penjagaan bateri sekali. Alright. Okay, harga yang aku beli ZOS G+, aku tambah lagi satu iaitu cadence. Yang ni meter cadence dengan speed lah, dia boleh detect cadence dengan speed. Harga dua ni adalah 170 dan aku tak beli melalui Shopee. Mungkin boleh jumpa yang lagi murah dekat Shopee, tapi hari tu aku dah nak pakai sangat ZOS G+ ni, so aku prefer COD. Macam mana kita nak on dia, lepas tu kita nak setting dia. Okay, first kali kita tekan on, tekan lama sikit. Untuk startup mungkin dia ambil masa agak lama sikit lah, tapi tak sampai seminit aku rasa, dalam 30, tak sampai 30 saat lah. Okay, tengok dah boleh dia turn on sekali dengan backlight dia. So bateri ada dua dan juga display yang untuk first bila kita on ni, dia akan ada speed, time, distance, heart rate dengan cadence. Okay, untuk permulaan kalau kita baru beli, aku cadangkan kita set dulu dia punya setting tu untuk, sebab time dengan circumference kita punya tayar pun kita kena masukkan sekali dalam setting dia. Okay, so untuk setting kita tekan dua-dua button ni, tekan lama-lama. Okay, dia akan keluar macam ni tau. So untuk P1 ni adalah dia punya circumference. Untuk circumference aku akan bagi sekejap lagi. So boleh tengok dekat situ. Macam aku punya tayar, aku dah tengok table dia. So 2105 aku punya size. Okay, so tekan sekali lagi dia akan pergi ke sebelah. Tekan lagi dia akan pergi ke sebelah lagi. So last sekali dia akan ke ujung lah. Dan tekan untuk sekali lagi dan dia akan pergi ke page 2. So untuk P2 ni, dia adalah kita punya speed unit. Sama ada kita nak set kilometer ataupun kita nak set miles per hour, mph lah. So kita normal lah, Malaysia kan, kata orang Malaysia kita pakai kilometer per hour. Okay, so next page 3. Page 3 ini adalah waktu, dia punya time zone. Untuk Malaysia kita guna GMT 0800. So nanti benda ni dia akan auto bila hampa dah tekan start nak gerak basikal, nak gerak cycling tu, dia akan auto sync dengan satellite waktu kita pukul berapa.
Alright, so untuk setting itu saja. Okay, tekan balik untuk pergi kat page yang bila dah habis setting, untuk pergi ke page utama. Ok, lepas hampa dah set up semua di dalam bahagian setting tadi, so balik kepada halaman utama. Ok, halaman utama ni dia tunjuk kita punya speed, masa, jarak kita kayuh. Ini HR ni adalah heart rate dan cadence. Untuk heart rate dengan cadence ni hampa kena beli alat yang asing dan connect dengan ZOS G Plus ni. Ok, so untuk page kedua, dia akan display average kilometer per hour yang hampa dah kayuh. Sini ada juga altitude dengan latitude. Lepas tu dia average heart rate dan juga average cadence. Untuk page ketiga, ok, yang ni dia ada maksimum kelajuan yang hampa dah kayuh. Lepas tu dia punya masa, macam aku ni masa dia tak tunjuk, sebab selalunya bila kita dah tekan start, dia connect dengan satellite, baru dia akan tunjukkan masa dia. Dan juga odometer kita lah, berapa jauh kita dah pernah kayuh. Ok, untuk maksimum, hampa tengok dekat sini maksimum heart rate dan juga yang bawah dia maksimum cadence. Ok, itu saja untuk bahagian display. Dan ok, anda boleh on anda punya handphone, Bluetooth handphone anda. Button, dia ada display Bluetooth. Ok, dekat ujung sebelah bateri tu. Ini tandanya kita dah connect dengan kita punya handphone. So apa boleh pergi ke ZOS punya application lah lepas dah lambang macam ni. Perlu download ZOS. ZOS adalah aplikasi untuk kita nak sync kita punya device dengan data kita akan dimuat naik ke dalam aplikasi ini. Dan juga macam aku download sekali Strava sebab aku nak connect. Okay, kita masuk ke ZOS dan juga kita tengok ada butang connect. Kita tekan butang connect. Pertama terlebih dahulu kena on dulu Bluetooth anda dan tekan connect. So dia akan searching device anda. So ini adalah device aku. So tekan, dia akan ada connecting dan juga sync. Okay, kalau tengok dekat sini, ini adalah data yang aku dah kayuh pagi tadi. So kita tekan je sync. So dia akan sync anda punya data. Dan tunggulah selepas dia selesai habis sync, dia akan auto upload ke Strava aku. Kejap lagi aku akan tunjuk macam mana dia nak connect dengan Strava. Okey, dah habis sync. So kita boleh tengok dekat kita punya activities. Tengok ada Strava aku, dia auto your ride is ready to view dekat atas tu. Alright, so yang latest adalah pagi tadi, morning ride 8.37 pagi 26.5 km. So dia akan pergi dekat kita punya workout dan juga auto post macam aku. So aku dah link lah, macam ni dia tulis connected to Strava. Okay, untuk connect dengan Strava ni nanti dia akan ada page kat connect dengan Strava. So nanti anda boleh tekan tu dan anda boleh connect dengan Strava. So setiap kali aktiviti anda dah selesai, dia akan terus upload ke dalam Strava dan kita hanya perlu edit dalam Strava saja untuk dia punya description kalau nak tambah dan juga gambar. So kita pergi kat Strava. Okay, so ni aku punya ride tadi. So kita view dulu. Okay, dia akan auto tulis macam ni. Dia akan tulis morning ride, lepas tu uploaded by ZOS, auto upload. So untuk kita edit, kita tambahlah foto-foto yang kita nak. Lepas tu type kita tadi kan, workout. So macam aku workout. Dan kalau nak delete yang uploaded by ZOS ni pun boleh. Tekan je kat description, delete. Boleh delete. Lepas tu tulislah description yang apa nak. Alright, settle. Yang pertama yang aku nak bagi tahu adalah bila nak start ZOS ni, janganlah start dekat dalam rumah ataupun dekat basement, sebab benda ni dia connect dengan satellite, dia guna GPS dan juga bila kita duduk dalam rumah tu ataupun dekat basement, dia kan tak dapat signal dia rendah. So better hampa duduk kat luar dulu, buat sikit senaman, stretching sikit. Lepas sebelum tu on lah
Untuk tips yang kedua pula, aku suggestkan bila hampa nak charge tu, cari dia punya, jangan pakai fast charger, jangan connect dengan fast charger ataupun yang tinggi lah dia punya current tu. Sebab dekat bawah, dekat belakang ni kalau tengok, dia punya input hanyalah 5V 300 mA sahaja. So bila hampa guna charger yang lebih, aku takut benda ni akan merosakkan dia punya bateri. So bateri hampa takkan tahan lama dan jangka hayat bateri hampa pun akan menurun dengan cepat. Untuk tips yang ketiga, aku saja hampa beli casing getah untuk dia punya cover device tu, untuk protect lah daripada sebarang calak-calak nanti ke apa ke. Lepas tu beli dia punya mounting sekali. Macam aku beli dua-dua benda tu dalam RM21 kalau tak salah aku. Aku beli dekat local punya seller sebab aku nak hantaran tu cepat. Sebab kalau ambil overseas memang murah. Hampa boleh cari kalau murah, kalau hampa sanggup tunggu tak ada masalah. Untuk jimatkan duit sikit, nak ambil overseas memang disarankan. Mounting, aku letak dekat depan dia. Aku letak depan dia punya head kot. So yang ni lagi senang aku nampak. Aku pakai yang ni, aku letak macam ni. Lepas tu terus bagi dia straight, dan dia akan stick dekat situ lah. Memang recommended. Kesimpulan yang boleh aku buat untuk produk Xoss G Plus ni, ianya amat berbaloi untuk level-level beginner yang baru nak start cycling. Dan juga kalau kita nak bajet kita bawah pada 100 lebih, anda boleh try produk ni dulu. Kita jumpa di lain hari, dan Assalamualaikum.